Pelajaran 1B. Dalam kuliah ini kita akan pertimbangkan dua konsep, lebihan pengguna, lebihan pengeluar, dan tiga keadaan yang mana kita gunakan konsep ini. Konsep lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Perhatikan rajah ini, paksi tegak mengukur harga, paksi lentang mengukur kuantiti. Jarak menegak antara keluk permintaan dan paksi lentang mengukur kepuasan. Ini ialah keluk permintaan, DD. Jarak menegak mengukur kepuasan yang diterima bagi unit-unit yang berkenaan. Perhatikan paras kepuasan bagi unit yang semakin meningkat, paras kepuasannya menjadi semakin rendah. Mungkin anda pernah terdengar konsep diminishing marginal utility. Kita ambil contoh. Bagi unit ke-7, bukan 7 unit, unit ke-7, beliau sanggup bayar RM10. Kenapa beliau sanggup bayar RM10? Kerana beliau menilai unit yang ke-7 memberi kepuasan yang sama dengan RM10. Therefore, he is willing to purchase unit yang ke-7. Unit sebelum unit ke-7, marginal utility dia tinggi. Manakala unit unit melebihi unit ke-7, marginal utility-nya semakin berkurangan. Katakanlah harga pasar RM5. Ini harga pasar. Pada harga ini beliau sanggup membeli 16 unit. Unit yang ke-16 memberi kepuasan RM5. Unit yang ke-17 harga melebihi kepuasan. Unit yang kurang daripada 16, kepuasan melebihi daripada harga. Ini merupakan perbelanjaan beliau. Jika beliau membeli 16 unit, beliau terpaksa mengeluarkan dana sebanyak RM80. So this is the cost of purchasing 16 units of commodity Q. Tetapi apakah paras kepuasan yang dicapai dengan perbelanjaan sebanyak ini terhadap 16 unit? Ini merupakan kepuasan yang dicapai. Bagi unit yang ke-17, ini kepuasannya 15.9, ini kawasannya, seterusnya ya. So keseluruhan ini, kawasan ini merupakan kawasan nilai yang mengukur kepuasan mengguna 16 unit. Tetapi perbelanjaannya hanyalah sebesar ini. Maka kawasan ini segitiga ADB mengukur lebihan pengguna. So lebihan pengguna ialah kawasan ke atas daripada garisan harga, ke bawah daripada garisan permintaan ataupun keluk permintaan. Sekali lagi, kawasan ke atas daripada garisan harga, ke bawah daripada garisan ataupun keluk permintaan. Lihat lebihan pengeluar pula. Lebihan pengeluar diukur oleh jarak menegak antara keluk penawaran dengan paksi lentang. Kawasan ke bawah ini mengukur lebihan pengeluar diukur oleh kawasan ke bawah. Jarak menegak antara keluk S dengan paksi lentang ukur kos ya. Jarak ini mengukur kos ya, bukan mengukur lebihan pengeluar. Kita
Ambil unit yang ke-7. Sekiranya beliau ingin menjual unit yang ke-7, beliau memerlukan harga RM5. Unit per unit. Kalau unit yang ke-6, harganya lebih rendah. Unit yang semakin tinggi, kos yang beliau tanggung semakin tinggi. So, mungkin anda pernah terdengar dengan konsep increasing marginal cost. Pada harga RM10, ini harga pasar, beliau sanggup tawar 16 unit. Beliau akan tawarkan 16 unit hanya jika beliau mendapat harga RM10 per unit. Di dalam bahan bacaan anda di sini, kalau tak salah saya letak RM5, bukan RM5, sepatutnya RM10. Sebesar manakah kawasan atau kawasan yang mengukur kos mengeluarkan 16 unit? Kos ditunjukkan oleh kawasan OABC. OABC. Nilai jualan ODBC. Ini adalah nilai jualannya. ODBC. Beliau setiap unit beliau jual pada harga RM10. Beliau menjual 16 unit, maka beliau sudah tentu memperolehi revenue sebesar RM160. Kos mengeluarkan 16 unit ditunjukkan oleh kawasan ini. Jadi perbezaan antara hasil jualan dengan kos ialah apa yang kita namakan lebihan pengeluar. Lebihan pengeluar ialah kawasan ke atas daripada keluk penawaran, ke bawah daripada garisan harga. Kawasan ke bawah daripada garisan harga, ke atas daripada garisan keluk penawaran. Kita lihat di sini, kalaulah harga meningkat ke sini, lebihan pengeluar semakin tinggi. Jika harga pasar jatuh ke sini, lebihan pengeluar menjadi semakin kecil. Let's bring the two together. Keseimbangan pasar. Keseimbangan ditentukan oleh keluk permintaan dan keluk penawaran. Diberi keluk-keluk ini, harga pasar P star, kuantiti ialah OA. Isi rumah berbelanja sebesar itu. Setiap unit harganya OP. Kuantiti yang dibeli ialah OA. So ini merupakan perbelanjaan isi rumah. O P star CA, O P star CA. Isi rumah menerima kawasan sebesar ini. Ini perbelanjaan, ini kepuasan. Lebihan pengguna ditunjukkan oleh kawasan ini. Firma terima hasil jualan sebesar ini. O P star CA. Kos pengeluaran sebesar itu. OECA. Lebihan pengeluar ditunjukkan oleh kawasan E P star C. So recall apa yang sebut tadi. Lebihan pengguna diukur oleh garis kawasan ke atas daripada garisan harga, ke bawah daripada keluk permintaan, manakala lebihan pengeluar pula diukur oleh kawasan ke bawah daripada garisan harga, ke atas daripada keluk penawaran.
So bayangkanlah ini dalam sebuah ekonomi, bukan individu lagi. Konsepnya masih sama. So ini diukur kawasan lebihan pengguna ini bukan sahaja untuk satu individu, tetapi untuk keseluruhan masyarakat. So ini demand for buah betik untuk seluruh masyarakat. Ini kos mengeluarkan buah betik untuk seluruh masyarakat, bukan satu firma sahaja. So dalam keadaan seperti ini, kita dapat lihat lebihan pengeluar dan lebihan pengguna yang dinikmati oleh masyarakat. Kita ingin tunjukkan apabila negara berdagang, kawasan-kawasan ini akan berubah, dan kita ingin mengetahui sama ada ia semakin besar ataupun semakin kecil. Rajahnya sama, paksi tegak ukur harga, paksi rentang ukur kuantiti. Tanpa perdagangan antarabangsa, harga domestik ialah P star dan kuantiti ialah A. Ini keluk permintaan dalam negeri, ini keluk penawaran oleh pengeluar-pengeluar dalam negeri. Bila kedua-dua memotong, kita dapat harga imbang P star, kuantiti imbang O A. Kita andaikan negara ini negara kecil. Maksud negara kecil ialah negara ini ialah negara penerima harga. It's a price taker. Negara ini terima harga. Jika ia ingin beli daripada negara asing, inilah harganya. Perubahan permintaan penawaran negara ini tidak akan mempengaruhi harga di pasaran dunia. Katakanlah harga di pasaran dunia diberi oleh garisan ini. Itu di pasaran dunia PW kurang daripada P star. 1 kilogram apple yang dihasilkan oleh Australia, per kilogram harganya lebih rendah daripada apple yang dihasilkan di Malaysia. Negara ini tidak menghadapi apa-apa halangan daripada berdagang. Tiada halangan. Bermakna jika ingin dia dibenarkan berdagang, dan ia memang pun dibenarkan berdagang, ia boleh mengimport barangan ini daripada Australia. Kenapa mengimport? Kerana ia membeli barangan ini daripada negara asing. Apabila ia berdagang, harga dalam negeri akan jatuh daripada P star kepada PW. Harga apple hasilan tempatan juga akan jatuh ke PW. Sekiranya ia tidak jatuh, sekiranya penanam tempatan ingin jual pada harga P star, nobody will buy. Sebab kita boleh beli daripada negara asing pada harga PW. Jadi pada harga PW, kita meminta OB, kuantiti meningkat daripada OA ke OB, pengeluaran domestik jatuh daripada OA kepada OD. Of course, bila harga jatuh, pengeluar tempatan akan mengeluarkan kuantiti yang semakin berkurangan. Oleh kerana kejatuhan harga, kita dapat lihat bahawa lebihan pengguna telah meningkat sebesar kawasan ini. Ingat ya, lebihan pengguna ialah kawasan ke atas daripada garisan harga, ke bawah daripada garisan keluk permintaan. So lebihan pengguna meningkat sebesar kawasan PW, P star, C, Y. Keseluruhan lebihan pengguna ialah sebesar ini ya. Tetapi ayat kita mengatakan tambahan lebihan pengguna ialah sebesar ini. Lebihan pengeluar jatuh sebesar kawasan PW, P star, C. Apabila harga jatuh, pengeluar akan mengurangkan pengeluarannya daripada OA kepada OD.
beliau sekarang mendapat harga PW, bukan P star. Jadi kawasan lebihan pengeluar jatuh sebesar ini. So dari segi jumlahnya pula, kita dapat lihat untung bersih diukur oleh kawasan XCY. Ingat ya, sebelum ini lebihan pengguna sebesar kawasan ini, lebihan pengeluar sebesar kawasan ini. Setelah berdagang, lebihan pengguna meningkat sebesar kawasan ini, lebihan pengeluar jatuh sebesar kawasan ini. Jadi kita dapat tambahan sebesar ini. Apa yang pengeluar hilang, kawasan ini telah dipindahkan kepada pengguna. Jadi bagi keseluruhan masyarakat, kita dapat tambahan lebihan pengguna sebesar ini. So ini merupakan satu keuntungan kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengguna lebih banyak kuantiti ini pada harga yang lebih rendah. Ini melambangkan, tak menunjukkan kawasan lebih untung bersih daripada berdagang dengan negara asing. Kita lihat mengeksport pula, sama ada apabila negara mengeksport, adakah ia akan memberi kebaikan kepada negara ini. Tanpa perdagangan, kuantiti yang dihasilkan samalah dengan kuantiti yang diminta. Harga P star. Kawasan ini lebihan pengeluar, kawasan ini lebihan pengguna. Negara ini negara kecil, ia menerima harga. Tiada halangan, negara boleh berdagang. Andaikan harga di pasaran dunia untuk komoditi ini ialah PW. Di dunia, di pasaran dunia, barangan yang kita hasilkan diniagakan pada harga yang lebih tinggi daripada barangan yang sama dijual di dalam negara. Dan kita boleh jual ke luar negara sebab kita tidak dihalang. Jadi pengeluar tempatan sudah tentu akan menambahkan outputnya kerana dapat menjual pada harga yang tinggi. Bukan itu sahaja, ia akan mengurangkan jualannya di dalam negeri sebab ia boleh dapat harga yang lebih tinggi berbanding dengan jualan tempatan. So kita dapat lihat di sini, dalam kes mengimport tadi, harga barangan telah jatuh. Dalam kes ini, harga telah meningkat. Berdagang pada harga pada harga PW, ini berarti harga domestik juga akan meningkat sehingga ke PW. Kuantiti diminta akan jatuh. Kuasa negara pengguna, apabila harga meningkat, you will reduce your consumption. Pengeluar tempatan juga akan meningkatkan harga jualan di dalam negeri sebab sekiranya beliau tidak meningkatkan harga beliau boleh menjual di negara asing pada harga PW. Kenapa jual di dalam negeri pada harga P star manakala boleh dijual di negara asing pada harga PW? Jadi kuantiti diminta jatuh, pengeluaran domestik meningkat ke OB. Lebihan pengeluar meningkat sebesar kawasan P star PWYC. Sebelum ini, kawasan ini setelah berdagang mengeksport komoditi, kawasan lebihan pengeluar meningkat ke kawasan ini, iaitu tambahan sebesar P star PWYC. Lebihan pengguna berkurangan sebesar kawasan P star PWXC. Harga domestik telah naik ke sini. Pengguna membeli sebanyak OD. Jadi pengguna telah kehilangan lebihan
pengguna sebesar kawasan ini. Jadi apakah yang diukur oleh ini? Ini merupakan tambahan lebihan pengeluar, the net gain, untung bersih. Keseluruhan kawasan ini tambahan lebihan pengeluar. Pengguna kehilangan kawasan ini. Kita boleh juga katakan bahawa bahagian yang pengguna hilang telah dinikmati oleh pengeluar. Jadi bahagian ini satu pihak hilang, bahagian ini, bahagian yang sama dinikmati oleh pihak lain. Tetapi dari segi masyarakat keseluruhannya, there is a net gain sebesar kawasan ini. Untung bersih diukur oleh kawasan XYC. Jadi sama ada negara berdagang mengeksport ataupun berdagang mengimport dengan menggunakan konsep lebihan pengeluar dan lebihan pengguna, kita telah tunjukkan bahawa sama ada kita berdagang, mengeksport ataupun mengimport, masyarakat secara keseluruhannya akan mendapat menikmati kebajikan yang lebih tinggi. Inilah konsep yang akan kita gunakan sepanjang kursus ini. Bahagian ini bahagian lebihan pengguna dan lebihan pengeluar akan kita tunjukkan ataupun konsepnya akan kita gunakan apabila kita memilih apabila kita berbincang tentang perdagangan tidak bebas. So sekian sahaja kuliah pelajaran 1. So jangan lupa melihat kuliah pelajaran 1A. Ini merupakan kuliah pelajaran 1B. Cantuman keduanya ialah kuliah pelajaran 1. Kesemua bahan sudah pun dimuat naikkan. Ketiga-tiga bahan pelajaran, PowerPoint, dan selepas rakaman ini kuliah ini juga akan dimuat naikkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.